Okay, jadi last hari tu kita tinggal masa kita belajar vector Cartesian kan. Jadi yang ni ada sikit lagi latihan untuk vector Cartesian. Cikgu akan buat dengan kamu. Tapi cikgu tak boleh buat semualah sebab ni cikgu rasa soalan dia mudah. Ini kategori soalan yang senang. Soalan yang lagi susah tu datang daripada buku teks kamu. Okay. Jadi kita sekejap kita akan buat ni latihan intensif 8.3. Kita akan buat sama-sama. Sebanyak yang boleh lah. Okay. Mari kita start dulu latihan yang ni. Kita tengok nombor 6 ni. Jadi patutnya konsep dia sama macam yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Cuma dia melibatkan I dengan J lah sebab kalau vektor Cartesian dia akan pakai vektor I dengan J kan. Jadi sama saja. Kalau maksudnya kalau vektor I hanya boleh dijumlahkan dengan vektor I, vektor J hanya boleh ditambahkan dengan vektor J. Alright. Diberi bahawa P sama dengan 18I tolak 12J dan vektor Q 3I campur HJ. Jika P dan Q adalah selari, cari nilai H kan. Jadi kalau dia kata perkataan selari ni maknanya macam mana kita nak hubungkan P dengan Q? Kita kena buat apa? Kita kena tulis macam mana? Kita kena tulis, kita tak boleh tulis P sama dengan Q. Boleh? Sebab ini hanya berlaku kalau dua-dua vektor sama. Vektor P dan Q ni tak sama, dia hanya selari. Jadi satu tu mungkin panjang daripada satu lagi. Atau satu tu mungkin bertentangan arah dengan satu lagi. Tu maksud dia selari. Kecondongan dia sama dua-dua orang lah. Jadi P adalah sama dengan lambda Q. Boleh ingat nah? Kalau dia kata selari, dia suruh hubungkan, kita nak selesaikan soalan macam ni, kita hubungkan dua vektor tu dengan satu perkali. Yang ni perkali kan bukan punya lambda. Maknanya bila kita darabkan vektor Q ni dengan perkali ni baru dia jadi sama dengan vektor P ni. Okay, nah? Okay. Jadi lepas kita dah tulis ni kita buat apa? Gantikan. Kita gantikan vektor P tu dengan 18I tolak 12J. Vektor Q kita akan ganti dengan 3I campur H, nampak tak? Jadi H ni kita akan cari juga, dua orang kena cari, lambda dengan H. 18I tolak 12J sama dengan lambda 3I campur HJ. Okey, jadi kita dah tulis dah, lepas tu buat apa? Lambda darab dengan dalam kurungan. Okay, kita kembangkan. Jadi lambda ni pemala, dia boleh darabkan dengan pemala I dengan J ni nah. Cikgu audio Iman problem sikit. Ya ke? Iman dengar ke tak dengar? Nurin mana? Nurin dengar lah tapi tak boleh respond. Oh, Iman tak masuk lagi. Okey. Tak apa, cikgu rakam. Jadi macam mana pun kalau kata kamu tak dengar ataupun video tu lag, kamu tengok baliklah video ni lah. Tak payah tengok semua pun, tengok mana yang kamu miss tu. Okey? Jadi kita kembangkan dia jadi 3 lambda I campur H lambda J. 18I tolak 12J. Okey, lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita buat apa? Macam mana kita nak cari nilai lambda dengan H tu, kita buat apa? Kita kena comparekan yang sama. Kita akan bandingkan vektor I dengan I, J dengan J. Jadi bila kita dah darab masuk, sebenarnya kiri ni dah jadi sama dengan kanan ni. Sebab tu kita boleh banding, faham? Kita hanya boleh banding dua benda yang sama. Bila kita dah darab lambda, vektor ni jadi sama dah dengan vektor ni. Sebab tu kita boleh banding. Ingat tu nah. Jadi kita bandingkan vektor I dengan I, J dengan J kan. Jadi 18 sama dengan apa? 3 lambda. Lambda ni pun ambil juga. Yang kita tak ambil ni vektor ni sebab kita tengah banding dia ni. Kita hanya ambil pemala kat depan dia. Jadi lambda ni sama dengan apa? Lambda sama dengan apa? 6. Orang lain boleh ikut lah. Kalau kata kamu tak faham, kamu tanyalah cikgu. Memang kita tak boleh belajar slow sangat sebab kita punya soalan ada banyak lagi nak pergi. Faham tak? Jadi kalau tak faham, tengok video tu lebih sikit lah. Jadi kita banding J dan J pula. 12
Negatif 12 sama dengan apa? H lambda. H lambda. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada lambda kan. Jadi kita gantikan lambda ni dengan lambda ni sebab dia benda yang sama. Jadi dia jadi 6 H kan. Jadi nampak tak kita boleh cari H dah. H sama dengan apa? H sama dengan apa? Negatif 2. Negatif 2. Okay. Jadi yang ni bentuk soalan dia yang pertama dia banyak tau. Dia berdasarkan apa yang kamu faham pasal vektor tu, semua bentuk soalan boleh keluar. Ingat tu. Untuk kamu punya batch lagilah dia akan tanya kamu dalam benda yang mungkin kamu tak pernah dengar ni. Kamu kena fikir betul-betul ikut kamu punya kefahaman macam mana kamu nak selesaikan soalan tu. Faham? Tu maths tu. Kamu kena berfikir. Dia bukan matematik yang macam robot jawab. 3 tambah 3, 2 campur 2, faham? Okey, jadi kita tengok soalan ni sama tak soalan nombor 7 dengan soalan nombor 6 ni cara nak jawab dia? Sama tak? Sama tak? Sama. Sama. Sebab apa dia cakap cari nilai P dan P kan jika OMN adalah segaris. Jadi kalau vektor tu segaris, dia mesti selari. Faham? Jadi maknanya kita kena tulis dia sebagai satu persamaan yang dia selari. Okay, jadi OMN ni segaris, dia bagi kamu OM dengan ON kan. Jadi kita pakai yang dipakai, yang diguna, yang ditulis. OM adalah sama dengan lambda ON. Jadi kalau kata dia selari, mesti tulis dalam bentuk yang macam ni, nampak tak? Yang ni satu bentuk soalan, faham? Jadi kamu kena tahu segaris tu dia mesti selari, satu lagi dia mesti apa? Macam mana dia jadi segaris? Dia mesti selari dan tak tahu. Macam mana satu titik, dua-dua vektor ni boleh jadi segaris? Dia mesti selari dan satu lagi syarat dia apa? Mempunyai titik sepunya. Mempunyai titik sepunya. Apa titik sepunya dia kat sini? Oh. Sebab dua-dua titik ni sama. Okay? Titik yang sama maksudnya. Alright, jadi OM ni kita ganti. Dia 2I tolak 3J. Okay, yang ni cikgu nak kamu buat. Beritahu cikgu last sekali. Apa kamu dapat P tu? Cikgu tulis ni dulu. Siapa cikgu nak minta jawab soalan ni? Kamu buat. Cikgu pilih seorang. Sebab soalan ni sama kan macam soalan yang sebelah ni. Jadi patutnya kamu boleh jawab yang ni. Cikgu nak tak ramai pun hari ni. Siapa cikgu nak pilih? Cikgu nak Fakihah. Boleh? Fakihah boleh? Fakihah bagi tahu cikgu. Boleh cikgu. Fakihah bagi tahu cikgu apa kamu dapat sebagai P. Kamu boleh kira kan? Okay. Orang lain pun buat sekali. Boleh check kalau kata Fakihah dapat salah. Jadi first kali kamu cari dulu lambda dia. Fakihah bagi tahu cikgu dulu lambda dapat apa. Yang kembangkannya. Kembangkan lambda tu dulu, lepas tu nampak tak bila kita dah banding kita dapat nilai lambda kan? Fakihah bagi tahu cikgu lambda ni dapat apa. That's it. Okay.
Dapat dah? Yang I tu 1/3. Yang lambda tu samalah. Betul lah. Kalau kamu banding I dengan I, J dengan J, kamu akan dapat lambda yang sama sebenarnya. Jadi betul lambda dia 1/3. Okay, lepas tu kamu nak cari nilai P kan? Cuba bagi tahu cikgu, kamu dapat P apa? Sekejap. Cikgu. Betul tak -9? Betul. P sama dengan -9. Sebab kita ambil J pula kan. J -3 sama dengan P lambda kan. Lepas tu kamu gantikan lambda ni. Lambda kamu tadi berapa? 1/3 kan. Jadi dia jadi P/3 kan. Okay. Lepas tu kamu pindahkan jadi betul. P sama dengan -9. Alright. Pandai. Okay. Jadi soalan ni sama. Soalan ni cikgu nak kamu buat sendiri nanti homework. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 9. Okay. Diberi bahawa A sama dengan M tolak 4I campur 2J dan B sama dengan 4I campur M tolak 6J. Jika A adalah selari dengan B, cari nilai-nilai M. Ni yang ni sama tak dengan yang atas tadi? Sama tak? Sama. Okey, jadi kalau sama cikgu pilih orang lain pula jawab. Nurin Iman boleh? Nurin boleh? Cari nilai-nilai M. A dulu. Cari nilai-nilai M. Cari nilai-nilai M Okay. Dia sama cara dia mula vektor A dengan B kena hubungkan dengan lambda. Lepas tu kamu selesaikanlah sampai kamu dapat lambda dan M. Oh. Tak apa Nadia, maknanya Nadia dia kena tengok balik video ni lepas ni. Memang kadang-kadang line pukul 2.30 ni tak semua orang stabil kan. Yang ni kamu dapat equation yang ada M dan lambda kat dua-dua belah kan? Betul tak Nurin? Maksud cikgu? Maknanya bila kamu banding I dengan I, equation yang kamu dapat tu ada M, ada lambda. Betul? Sama. Kamu banding J dengan J pun sama. Maknanya yang ni kena buat persamaan serentak sikit. Oh, tak apa. So maksudnya kena cari M dengan lambda lah. Kena cari M dalam sebutan lambda kan, lepas tu buat penggantian. Faham tak? Okay. Lambda tu kamu anggap dia macam nombor pemalar biasa yang kamu kena cari jugalah. Dikatakan macam kamu ambil kamu punya equation I dengan I dapat apa? Dah dapat dah? Tak, baru saya nak buat. Okey, kamu buat dulu. Okay. Cikgu. Ya? Ada ke yang dapat kuadratik untuk lambda tu?
Lambda tak pernah jadi kuadratik, tapi kalau nilai macam M tu kadang-kadang dia boleh jadi kuadratik. Jadi kalau kuadratik kamu kena EQN kan. Nah? Okay. Ada soalan dia jadi kuadratik. Cikgu, kalau yang Ya. G sebelah sana tu, yang B tu, Ha? kan kena darab lambda kan? Jadi dia jadi Tu lambda tu kena darab M tolak 6 tu kena darab dengan lambda lah. Maksud dia M lambda dengan tolak 6 lambda ke macam mana? betul, ataupun kamu letak lambda tu kat luar dulu sebab kod kamu nak ganti dia dengan nilai yang setara kan. Jadi kamu tulis M tolak 6 kurungan lambda. Faham? Oh. Ha. So kalau yang equation yang untuk I tu, kalau kan dapat M tolak 4 sama dengan 4 lambda. Lepas tu kalau kata kamu nak tulis lambda sebagai perkara rumus, kamu akan pindahkan 4 tu kan. Jadi kamu boleh akan pilih dapat. lah. Boleh lah. Boleh pilih So sama ada. boleh akan jadi M tolak 4/4. Jadi M tolak 4/4 tu yang kamu akan gantikan dengan lambda yang kat equation J tadi. Oh, Okay. Jadi kalau kata kamu dapat kompleks kan kat belah, lepas kamu ganti dia jadi panjang kan. Atas darab atas nah. Jadi kalau kurungan tu kena darab dengan kurungan. M tolak 6 darab dengan M tolak 4. Ataupun kamu boleh pindah M tolak 4/4 tu pergi belah kiri pun boleh. Okay. Kalau kamu kembang dia jadi kuadratik lah kan yang macam Aisyah cakap tu kan. Betul? Betul? Cikgu nak Nurin kembang lah jadi kuadratik. Habis dah Nurin? Apa equation kuadratik yang kamu dapat? Kamu baca kat cikgu. M kuasa 2 tolak 10M tambah 24. Ya? 8 tu kamu dah tambah dah? Tak tahu. 8 dah tambah? Ni 4 bawah ni. 4 ni darab dengan sini kan? Oh. Kamu selesaikan sampai dia jadi sama dengan kosong. Sampai kamu dapat Okay. sama dengan kosong. So dia akan jadi M kuasa 2 tolak 10M tambah 32. Tambah 32. Tambah ke tolak? Oh, salah lagi cikgu. Salah. Yang ni tolak 6 darab dengan tolak 4 kan? Kamu dapat tambah 24 kan? Betul? Lepas tu tolak kan? Tolak 8 kan? Tambah 24 tolak 8. Betul? 16. Jadi Tambah dapat 16. tambah 16.
Okay, cuba kamu EQN kan ni dapat apa? Saya lupa nak EQM macam mana. Kesian. Nah, cikgu buat keluar kalkulator. Cikgu, Ya? Cikgu ni buat salah ke? Ha. Bukan, kalau dari I tu saya nak kalau saya buat M sama dengan 4 lambda tambah 4 boleh ke? Boleh, maksudnya kamu akan gantikan dalam equation J tu yang mana yang ada M. Faham tak? Jadi kamu equation kan jadi semua lambda. Boleh je? Jadi kamu akan dapat lambda dululah. Okey, ni kalkulator kamu. Kamu kena picit apa nak jadi EQN. Nampak tak skrin cikgu? Kalkulator cikgu kecil. Mod. Tekan mod Mod. sampai kamu keluar EQN tu. Faham? 3 kali. Jadi kalau cikgu punya ni, cikgu satu. pilih. Lepas tu cikgu pilih yang mana? Yang ni nombor 3. Kalau kamu kena picit ke kiri kan? Picit ke kiri sampai dia keluar degree tu. Lepas tu picit degree dia tu. Oh. Ya. Lepas tu masukkan nilai-nilai kamu. Nilai M kamu 1 kan, pemahala A kamu kan. Lepas tu enter. Lepas tu masuk B negatif 10. Tu enter. Lepas tu masuk C. Berapa tadi C? Dapat apa? 16. Positif 16 kan? 16. Lepas tu kamu tengok kamu punya answer dapat apa. Tu jawapan dia. X sama dengan 8, X sama dengan 2. Ada 2 jawapan. Sama tak dapat? Sama? Okey. Ma, Jadi kita kena tulis M tolak 8 dengan M tolak 8 ke? Tadi dua-dua positif kan? Ya, M cikgu. tolak 2 sama dengan 0. Jadi M kamu sama ada 8 atau 2. M sama dengan 2. Macam tu lah. Sat, cikgu punya buku jawapan. Cikgu tinggalkan Sat, cikgu nak ambil buku super score cikgu. Ya. Cikgu tinggal kami sembang. Weh, sumpah weh aku lupa EQM macam mana. Yang mana yang kita buat ni? Latihan nombor 6. Latihan nombor 6. Betul. Jadi jawapan dia sama ada M2 ataupun M8. Jadi dia boleh jadi kuadratik lah. Faham tak? Alright. Jadi kita kata kadang-kadang bila kita banding dia boleh jadi senang. Tapi kadang-kadang kita banding dia boleh jadi susah sikit sebab dia punya equation yang dibentuk tu dia ada dua-dua huruf kan. Jadi bila ada dua-dua pemahala kamu nak kena cari, kamu kena tulis dulu M dalam sebutan lambda ataupun lambda dalam sebutan M. Lepas tu ambil tu gantikan dalam equation kedua kamu supaya semua pemahala dia jadi sama. Lepas tu baru kamu boleh cari nilai pemahala tu kan. Jadi pemahala kena sama baru boleh cari nilai dia. Kalau kamu nampak dia ada kuasa 2 macam ni, dia bentuk kuadratik lah, jadi kamu kena EQN. Jadi kamu kena EQN kalau dia bentuk kuadratik. Jadi jaranglah dia jadi kuasa 3 ke apa. Selalunya paling tinggi pun dia akan jadi kuasa 2. Okey, B ni. Dia suruh cari apa tu? Dia letak A tolak B, lepas tu dia letak palang 2. Dia suruh cari apa? Magnitude. Dia suruh cari magnitude. Macam mana nak cari magnitude untuk satu vektor Cartesian? Kena pakai formula apa? Apa formula dia? Tapi ingat. Yang teorem Pythagoras tu cikgu. Yes. Jadi kalau kata kita tulis formula saja, punca X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Formula untuk dapat magnitude kamu.
Alright, jadi nampak tak yang dia suruh cari magnitude tu A tolak B kan? Maknanya kita kena buat dulu A tolak B tu. Baru kita masukkan hasil vektor di dalam ni. Nah, jadi kita buat dulu A tolak B ni. Siapa boleh buat untuk cikgu? Mari cikgu pilih seorang. Nadia. Nadia cari kat cikgu apa itu vektor A tolak B. Boleh? A tolak B. Jadi bila kita buat A tolak B tu kita kena ambil vektor I hanya boleh tolak dengan vektor I. Vektor J hanya boleh tolak dengan vektor J. Dia kata kita pakai nilai M yang lebih kecil kan? Apa maksud dia kat situ? Tadi kita dapat dua nilai M kan? Jadi kita nak ambil yang mana satu? Cikgu mungkin tak stabil. Jadi kita akan ambil M sama dengan 2 ni, kita akan gantikan dia dalam equation A dengan B ni. Boleh? Maknanya yang ni kamu gantikan dengan 2. Yang ni pun sama kan? Yang ni pun sama. Jadi kamu dapat vektor baru untuk A dengan B tu. Mari kita tulis dulu A dengan B tu. Jadi vektor A jadi apa? 2 tolak 4 jadi apa? Negatif 2 kan? Jadi negatif 2I campur 2J. Jadi yang ni vektor untuk A. Lepas tu vektor untuk B dia jadi apa? 4I campur 2 tolak 6. Dapat apa tu? Negatif 4. Negatif 4. Jadi kalau kata kamu dah tulis campur sini, kamu tulis negatif 4 dalam kurungan lah. Negatif 4J. Okey, jadi ambil dua orang ni. Buat A tolak B. Boleh? Nadia boleh buat? Boleh selesaikan untuk cikgu? Apa kamu Cikgu Nadia tak boleh buka mic. tak boleh buka mic. Nadia type kat cikgu jawapan dia. Nadia type cikgu jawapan dia. Nadia dengar tak suara cikgu? Oh tadi kamu kata line kamu tak stabil kan? Sorry. Boleh tak? Cuba kamu type. Kamu dengar ke tak cikgu punya suara? Oh Nadia dah terkeluar dah. Cikgu minta online lah Syafiqah. Syafiqah Abdullah. Syafiqah Abdullah tolong cikgu cari vektor A dan B. A tolak B tu. A tolak B. Okay, jadi kamu kena berhati-hati bila kita kata tolak B, letakkan vektor B dalam kurungan. Letak vektor B dalam kurungan sebab okey tak apa. Tak apa cikgu minta Syafiqah jawab. Okey, bila dalam kurungan vektor B tu yang dia punya J tu, vektor J dia tu daripada negatif 4J dia akan jadi apa? Positif. Dia akan jadi positif sebab negatif tu dia akan didarab masuk kepada dua-dua I dan J. Faham tak? Jadi yang tu selalu pelajar sangkut. Kenapa kena buat dalam kurungan cikgu? Sebab negatif tu tolak dengan kesemua vektor B. Jadi kalau kamu tak buat di kurungan, nanti kamu biar vektor J ni tak didarabkan dengan negatif sign tu. Faham tak? Jadi cuba cikgu tuliskan di dalam sebaris. A tolak B kan? Okey. Jadi A tolak B tu maknanya negatif 2I tambah 2J tolak vektor B kan. Jadi B tu kita letak dalam kurungan iaitu dia 4I tolak 4J. Jadi kalau kata kamu tak buat kurungan, nanti kamu tak ubah sign yang ini. Sedangkan dia pun B kan dan dia ditolak oleh dua-dua orang ni ditolak kan. Okey. Jadi bila kata dia ada kurungan maknanya negatif tu akan menyebabkan I kamu ni jadi negatif dan dia akan menyebabkan J kamu ni jadi positif. Okey, last kali dapat apa A tolak B? Syafiqah bagi tahu cikgu jawapan dia. Syafiqah Abdullah. Saya cikgu. Ya, kira. I hanya boleh tambah dengan I. J dengan J.